Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan Hasyiah Asy-Syarqawi tadi. Kita berhenti pada cerita berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Syekh Muhammad Ibn Sijzi. Syekh Muhammad Ibn Sijzi melihat sahabatnya. Maka beliau sebagaimana saya sebut tadi, mimpi tersebut tidak boleh dijadikan hujah, kerana dari sisi akidah kita dan juga usul dalam ahli sunnah wal jamaah, mimpi ni dia bukan hujah untuk dijadikan dalil. Dia sekadar untuk istiqnas dan juga sekadar untuk kita meneguhkan apa yang telah tetap daripada dalil-dalil yang ada. Okey, jadi mimpi sebagaimana kita maklum, dia ada takwilnya. Dia tidak boleh dipaham dengan secara zahirnya. Dan ilmu takbir mimpi ni ilmu yang Allah Ta'ala beri pada sebahagian orang yang khusus, kerana dia juzuk daripada juzuk kenabian. Maka berkaitan dengan mimpi itu, kita lihat apa komentar yang akan disebut oleh Syekh Asy-Syarqawi di sini. Okay. Minta orang lain kalau minta tolong mute Siapa yang ikut tolong mute mikrofon. Kita malam ni dapat gangguan siaran yang banyak ni. Okey. Jadi kata dia, fa in qulta, jika kamu kata, ai ala sabili i'tirad, atas jalan i'tirad, la iqaba 'ala al-mubah, tidak ada kesalahan, tidak ada seksaan di atas perkara yang harus. Sekarang ni membaca akidah Sanusi itu harus hukumnya, kerana tidak mesti baca akidah tersebut. Boleh saja baca akidah-akidah mana. Kenapa dia, orang yang dilihat dalam mimpi tadi, dikenakan seksa, dipukul oleh munkar dan nakir. Okey, fa in qulta la iqaba 'ala al-mubah, jika kamu kata tidak sepatutnya diseksa di atas perkara yang harus. Qultu, aku kata, kata Syekh Asy-Syarqawi, inna ghalibal masaibi minal amradi al-batinah. Inna ghalibal masaibi, sesungguhnya ghalib musibah-musibah itu ialah aikainun, ialah berlaku minal amradil batinah, kerana penyakit-penyakit dalaman. Jadi Syekh Syarqawi dia mencuba menafsirkan kenapa orang yang dilihat dalam mimpi tu, malaikat munkar nakir, tanya tentang akidah Imam Sanusi, dia tak baca. Dia baca akidah lain dan dia kena pukul. Dia kata, musibah-musibah sebenarnya berlaku bukan kerana perkara zahir, tapi kebanyakannya kerana perkara batin. Kerana perkara batin. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang dilihat dalam mimpi itu ada penyakit batin. Fala'allahum dhamma li'adami qira'atiha, boleh jadi ditambah dengan tidak membacanya akidah tadi, in dhamma amrun batiniyun, ditambah dengan perkara batin yang tersembunyi. Katangqisi syekh, seperti menghinakan syekh, dia mengurangkan syekh, mungkin dia ada dengki pada syekh, awi i'tiradin alai, ataupun dia i'tirad di atas Syekh Sanusi ni sebab dia muasir kan. Muasir. Jadi maklumlah orang muasir ni biasanya hasad itu biasa. Biasa, sebab itu kita minta jauhlah. Kita nampak orang lebih pada kita, kena cepat-cepat kita bendung tu supaya jangan ada perasaan hasad. Kurang-kurangnya dia sahabat kita, dia orang sama kita, kita kenal dia lebih pada kita pun, kita boleh tumpang sekali dengan dia. Ini kalau yang antara risalah yang menariknya, tengok dalam risalah Ikhwan yang dibuat oleh Syekh Sa'id Nursi. Syekh Sa'id Nursi dalam ni dia cuba menghuraikan bagaimana kita nak hilangkan sifat-sifat dengki, sama-sama sahabat ni, sama-sama kawan ni. Okey. Jadi dia kata, apa yang berlaku kepada orang dalam mimpi tu
boleh jadi ditambah ada perkara penyakit batin, penyakit hati, seperti merendahkan kedudukan syekh, wa'tiradin alaih, diiktirad. Kerana apa? Li'annal mu'asarata sa'bah. Kerana mu'asarah ini, mu'asarah ni ialah sekali orang yang duduk satu zaman, sa'batun, perkara yang sukar. Bila duduk sezaman, tanafus berlaku, munafasah tu banyaklah, nak berlomba, orang ni lebih pada dia, orang ni gaji lebih, orang ni dapat pangkat lebih dan seumpamanya. Itu biasa. Sebab itu dia kata kenapa Munkar dan Nakir dalam cerita itulah, tapi itu pun ialah mimpi dan takwilannya ada pelbagai takwil. Kerana mungkin ada belah penyakit hati pada orang itu terhadap Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Okey, habis. Kemudian, kenapa rawi yang menceritakan tentang kisah tentang mimpi ini tidak sebut nama? Wa tarkuhu tasmiyatal mayyiti, dan meninggalkan oleh Muhammad Ibn Sijzi akan menamakan si mati. Tasmiyatan ni jadi maf'ul bagi masdar yang beramal. Tarkuhu tasmiyatal mayyiti, dia tidak sebut nama si mati itu satran alai, kerana nak menutup kepada dia. Jadi tak sebut nama lah. Sebab apa? Sebab kalau sebut nama takut jadi aib, orang pula telah meninggal. Maka tak sebut nama. Dia khabar ada sahabat aku mimpi jumpa dengan dia gini. Dia tidak sebut nama kerana nak menutup keaiban dia. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup keaiban orang muslim, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia pada hari akhirat. Okey. Wa hukiya anhu, dan dihikayatkan daripada tentang Muhammad bin Yusuf Sanusi juga, dihikayatkan annahu, bahawa sesungguhnya, akhbarahu, menceritakan dia, bahawa anna ba'das salihin ru'ya, dilihat fil manam, sebahagian orang soleh, ada orang nampak mereka fil manam, orang soleh, annahu akhbarahu anna ba'das salihin ru'ya fil manam ba'da mautihi, dilihat dalam mimpi setelah kematian dia. Jadi ada sebahagian mereka setelah matinya orang berjumpa, melihat dalam mimpi. Faqila, maka ditanya, dikatakan, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala buat dengan kau? Macam mana keadaan kamu? Apa yang Tuhan buat dengan kau? Faqala adkhalani al-jannata, Allah Ta'ala memasukkan aku akan syurga. Allah Ta'ala memasukkan aku ke dalam syurga. Lagi, wa ra'aitu sayyidana Ibrahim al-Khalil, dan aku lihat Nabi kita, penghulu kita, Nabi Ibrahim al-Khalil, yukri'u, dia membacakan aqidata Sidi Muhammad As-Sanusi lisibyan. Aku melihat Nabi Ibrahim membacakan akidah Muhammad bin Sanusi ini kepada kanak-kanak. Jadi orang yang dia nampak dalam mimpi, dia kata, Allah Ta'ala memberi aku kemuliaan, aku dapat masuk syurga. Dalam syurga aku nampak Nabi Ibrahim duduk baca akidah ni ke budak-budak. Dia baca kepada budak-budak. Wa yaqra'unaha fi alwah, dan budak-budak ni membaca dalam lauh. Pelajar ni yaqra'unaha, dia baca akidah itu fil alwah, dalam alwah, papang-papang. Papang-papang ini adat di negara Maghribah ni, mereka tulis belajar tu, mereka tulis atas papan. Tulis padam. Jadi apa yang masyhur dan menjadi adat ketika itu begitulah. Maka orang ini kata, aku nampak Nabi Ibrahim baca talqin, iqra', kanak-kanak ni tulis dan baca apa yang tertulis dalam papan tu, dia bacalah, baca akidah Sanusi. Wa yajharuna bi qira'atiha, dan kanak-kanak ni membaca dengan kuat, menguatkan bacaannya. Jadi qala rawi, berkata rawi kepada cerita ini, wa adhunnuhu, dan aku
aku sangka makna aku rasa apa yang disebut dalam mimpi itu akidah apa Sanusi ni, Muhammad As-Sanusi ni, adhunnuhu qala, aku seingat aku dia berkata al-aqidatus sughra. Akidah as-sughra. Rawi tu kata tak silap aku sangka dia maksudkan akidah Sanusi ni ialah akidah sughra dia. Okey. Ini juga mimpi. Jadi kena fahamlah ni kata ahli Asy'ariyah ni mimpi saja. Dia bukan masalah mimpi, masalah kedudukan mimpi itu bukan dalil di sisi ahli sunnah. Bukan dalil yang jadikan dalil syar'i. Sekadar menghikayatkan cerita manaqib sebegini tidak masalah. Nampak tak? Tapi kita sebagai nak mengajar pada orang awam, jangan kita fokuskan kepada mimpi itu. Nampak tak? Tapi kalau zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat. Orang boleh kerat kita punya pengajian, cerita bab mimpi saja orang boleh rock macam-macam. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauhlah. Min syarri hasidin wa min ainil hasidin. Minta jauh daripada berlaku tu. Orang boleh ambil kalam-kalam kita bukan maksudkan mimpi sebenarnya. Tapi apa yang diriwayatkan oleh ulama, kita nukilkan dan ceritakan saja. Menunjukkan kedudukan akidah ini satu akidah yang makna diiktiraf oleh ulama secara umum. Apatah lagi kalau dikaitkan mimpi-mimpi ini, dia lagi menguatkan bahawa apa yang kita akan baca, akidah yang ditulis oleh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi ini satu akidah yang mu'tabar. Yang tak boleh orang nak kata salah, bukan kerana sebab mimpi, tapi kerana dia itu bertepatan dengan usul-usul dan bertepatan dengan akidah Islam yang sebenar. Okey. Jadi dalam berkaitan dengan kisah melihat Maaf Ustaz. ya. Rom lock kunci. Ya. Apa dia? Benda tu? Rom lock kunci. Okey. Sekejap Okey. Jadi memang kita rasanya kena cuba cari alternatif lain lah lepas ni. Tengoklah. Sebab apa yang kita guna ni ada berbagai banyak rintangan dan halangan. Okey. Jadi berkaitan dengan akidah yang ataupun mimpi yang dilihat ini, maka kenapa kalau kita tengok ini pun daripada ma badali, apa yang zahir pada anak. Kenapa yang dilihat itu Saidina Ibrahim? Kenapa tidak dilihat Nabi Muhammad? Kenapa tidak dilihat Nabi lain? Tapi orang tu melihat Nabi Ibrahim membacakan akidah Sanusi. Itu kalau kita fikir-fikir, sebenarnya ada rahsia, ada sir itu. Kenapa yang dilihat itu Nabi Ibrahim, tidak Nabi Muhammad? Patutnya ni Nabi Muhammad lagi hebat. Kalau kita lihat kaitan akidah Ummul Barahin ini dengan Nabi Ibrahim tu, dalam Quran siapakah yang Allah Taala beri hujah? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Orang yang Nabi yang Allah Ta'ala nukilkan perhujahan dia berkaitan akidah secara hujah akli dengan paling banyak ialah Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok Quran, kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dia, patu dengan kaumnya, falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Cerita dia melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, bagaimana dia berhujah dengan bahawa bintang, bulan, matahari ini hilang. Jadi Tuhan bukan jenis hilang. Bagaimana Nabi Ibrahim cerita bagaimana dia memusnahkan, meruntuhkan berhala. Jadi Nabi Ibrahim ni istimewanya dalam Quran cerita dia penghujahan akli dia itu. Dia berhujah perkara akidah dengan kaum dia, dengan hujah akal. Ini kalau lihatnya sangat maknanya sesuai ataupun selari, harmoni dengan apa yang dibawa oleh akidah Sanusi, Ummul Barahin.
Kerana dalam umur barahin ni membawa dalil-dalil akli, membawa dalil-dalil bagi akidah. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim ni membawa dalil-dalil akidah secara akli kepada kaum dia. Nampak? Itu kalau kita boleh lihat, itu antara mungkinlah ini anak tidak, maknanya bukanlah makna daripada mana-mana, cuma apa yang mungkin kita boleh ambil istinbat begitulah. Betul-betul lah, salah wallahu alam. Qala rawi wa adhunnuhu qala al-aqidah as-sughra. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Sekarang kita nak masuk kepada syarah kepada apa nama ni? Syarah Syekh Asy-Syarqawi. Kita syarah Syarqawi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan dengan kewujudannya jami'ul kainat, seluruh kainat, seluruh makhluk yang ada, menyaksikan dengan kewujudan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Setiap perkara itu ada tanda bahawa Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Ini panjang syarahnya dalam Hasyiah Syarqawi nantilah, cuma kita terangkan secara ringkas. Kerana setiap makhluk itu sifatnya yang zati ialah imkan, dan dia itu hudus, baharu. Pasti ada yang mencipta. Kalau sekalian makhluk itu menunjukkan kepada wujudnya Allah.